Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Nadia binti Kamar Arifin. Suatu ketika dahulu, terdapat satu kaum yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemahiran pertukaran yang sangat tinggi dan fizikal yang sangat besar. Kaum tersebut ialah kaum Nabi Saleh AS, iaitu kaum Thamud. Thamud adalah berasal dari nama Thamud bin Amir bin Iram. Tempat tinggal kaum Thamud ialah di Hijz dan dikenali sebagai Madain. Kehebatan paling nyata kaum Thamud ialah mereka boleh menebuk dan mengukir bukit dan gunung untuk dijadikan tempat kediaman yang cantik dan kukuh. Walaupun begitu maju teknologi mereka, namun mereka sangat primitif dari segi rohani dan akidah. Kaum Thamud menyembah berhala. Kaum Thamud tidak mempercayai wujud Tuhan. Kaum Thamud tidak mempercayai Tuhan. Kaum Thamud menyembah berhala dan menyatakan itu adalah amalan tradisi turun-temurun nenek moyang mereka. Walau bagaimanapun, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membiarkan hamba-hambanya sentiasa dalam kegelapan. Tetapi kaum Thamud tidak mempercayai dan menyatakan bahawa kata-kata dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh AS adalah kosong. Oleh itu, sebagai bukti kenabian, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan mukjizat, iaitu seekor unta yang keluar daripada celahan batu untuk ditunjukkan kepada kaum Thamud. Malang sekali, kaum Thamud masih tidak mempercayai dan tidak mahu menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh. Baginda Nabi Saleh alaihissalam mengingatkan kepada kaum Thamud bahawasanya mereka tidak boleh mengusik unta ini. Akan tetapi sifat degil mereka telah membunuh unta tersebut. Akibatnya, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab dan siksaan yang sedahsyat-dahsyatnya. Nabi Saleh dan kaumnya yang beriman terselamat daripada bencana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Taib. Saya pula akan membaca ayat dan terjemahan tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَأَخَذَ الَّذِي ظَلَمُوا صَيْحَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا تُعْدَمْ لِثَمُودَ. Maksudnya, kalau orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh satu letusan suara yang menggemparkan bumi, lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing. Mereka punah ranah seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Ketahuilah sesungguhnya kaum Thamud itu kufurkan Tuhan mereka. Ketahuilah sesungguhnya kebinasaan akhirnya bagi kaum Thamud. Assalamualaikum, nama saya Anis. Saya akan menerangkan tentang intipati ayat. Yang pertama, Allah membinasakan umat terdahulu kerana kekufuran. Kebinasaan dan penyiksaan yang turun kepada kaum Thamud adalah balasan atas apa yang mereka lakukan. Kaum Thamud bukan sahaja tidak membenarkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Saleh, bahkan mereka juga menentang ayat-ayat Allah. Mereka berbangga dengan pengetahuan, kebedaan serta berpaling. Yang kedua, kaum Thamud ni disifatkan zalim. Gaya hidup kaum Thamud ni selalu dihiasi dengan kemaksiatan, iaitu berfoya-foya, mabuk, berzina dan melakukan kejahatan. Oleh kerana gaya hidup mereka seperti sudah menyimpang terlalu jauh daripada Allah, Allah telah mengutuskan Nabi Saleh untuk berdakwah supaya kaum Thamud ni kembali ke jalan yang benar. Akan tetapi, mereka tidak mempercayai ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh. Ketiga, Allah menghancurkan kaum Thamud dengan dua bentuk siksaan. Ketika mahu menghancurkan kaum Thamud, Allah Subhanahu Wa Taala menghantar kejadian yang luar biasa. Mula-mula, satu petikan suara yang sangat kuat. Petikan yang kuat ini kemudian menyebabkan goncangan, gegaran yang menggegarkan mereka.
Lalu mereka menjadi mayat-mayat yang mati tersungkur dengan lutut-lutut dan muka-muka mereka melekat ke bumi dan seterusnya menghancurkan mereka. Pekikan yang kuat adalah daripada Jibril. Dengan sekali pekikan akan keluar roh-roh iaitu nyawa daripada tubuh mereka. Allah Subhanahu Wa Taala menghantar satu pekikan sahaja untuk menghancurkan kaum Samud. Peristiwa kemusnahan ini berlaku pada waktu pagi. Kaum Samud yang angkuh dan sombong. Walaupun Nabi Saleh telah menunaikan permintaan kaum Samud yang dengan menunjukkan mukjizatnya, mereka tetap angkuh tidak mahu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum Samud telah membunuh unta yang telah Allah berikan kepada mereka. Mereka begitu angkuh sehingga kan Nabi Saleh memberi mereka masa selama 3 hari untuk bertaubat. Namun mereka tetap tidak bertaubat. Malahan mereka angkuh dengan menyuruh Nabi Saleh mempercepatkan lagi azab terhadap mereka. Yang kelima, kaum Samud menyembah selain daripada Allah. Kaum Samud tidak mengenali siapakah Allah. Mereka hanyalah menyembah berhala-berhala. Malahan menyembah berhala itu adalah amalan yang telah diamalkan oleh nenek moyang mereka dan tradisi turun-temurun. Jadi disebabkan mereka menganggap bahawa menyembah berhala itu tradisi, mereka susah untuk menerima agama. Nama saya Aisyah. Ini saya akan menceritakan tentang pengajaran daripada kisah kaum pertama adalah sebagai seorang manusia, tak kiralah kita ni ada pangkat tinggi ke, kedudukan ke, kelebihan ke dekat muka bumi ini, tidak bermakna kita ni perlu berlaku sombong, berlaku angkuh terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab setiap sumber rezeki itu datang daripada Allah. Kalau Allah tak beri rezeki kepada kita, kita takkan dapat rezeki itu. Dan disebabkan kaum Thamud ni dia dimakmurkan dengan pelbagai kemewahan, pelbagai kesenangan dekat dunia dia. So mereka jadi leka. Terusnya, pengajaran yang kedua saya ingin huraikan adalah tentang dosa dan perbuatan mungkar yang dilakukan oleh sekelompok kecil warga masyarakat yang bersifat negatif ataupun buruk telah membinasakan masyarakat. Allah telah memerintahkan kita agar melakukan amal makruf nahi mungkar. Sekurang-kurangnya kalau kita tidak berhasil untuk mencegah kemungkaran itu, janganlah kita bersifat macam kita ni menyetujui apa yang... Hai, saya Balkis. Nombor 3, manusia perlulah sentiasa bersyukur. Kita sebagai umat Islam perlulah sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Sebab tak semua orang ada apa yang kita ada. Banyak benda yang kita boleh bersyukur. Contohnya kita bersyukur sebab kita ada mak ayah, kita ada rumah, kita ada makan benda untuk kita makan. Sebab ada orang yang kat luar sana tak ada mak ayah, makan pun tak semewah yang kita makan. So kita kena sentiasa bersyukur dengan semua benda. Lagipun Allah amat suka dengan umat ni yang ada sifat bersyukur ni. Kita kena ingat apa saja yang kita dapat dekat muka bumi ni semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kita perlu sentiasa bersyukur dengan apa sahaja nikmat yang telah diberikan. Pengajaran nombor 4, Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa melindungi orang soleh dan orang yang bertakwa kepadanya. Kita boleh tengok pada cerita kaum Thamud dengan Nabi Saleh. Macam mana Allah melindungi umatnya daripada terkena bala yang Allah kurniakan. Kaum Thamud telah membunuh unta iaitu mukjizat yang telah Allah berikan kepada mereka. Lalu Allah marah. Allah menyuruh Nabi Saleh membawa umat-umatnya keluar daripada negeri tersebut. Baru Allah menurunkan bala terhadap kaum-kaum Thamud yang ingkar kepada perintah Allah. Jadi kat sini kita dapat lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa melindungi orang soleh daripada terkena apa-apa bencana. Begitu sayangnya Allah terhadap hamba-hambanya yang soleh. Kesimpulannya dekat sini saya ingin menceritakan bahawa tidak kiralah kita ini berpangkat besar ataupun kecil, sebagai hamba Allah harus mengikut perintah Allah. Jangan sesekali melanggar perintah Allah, kerana setiap perintah itu ada hikmah di sebaliknya. Maka
untuk Allah tidak membinasa kita, menurunkan bala kepada kita, hendaklah kita melakukan perintah Allah seperti solat lima waktu, berpuasa, menutup aurat, membayar zakat dan pelbagai lagi yang kita boleh